Macam tadi kan yang Ustaz Tamizi beritahu tadi, nampak orang tu buat dosa dengan kejahilan dia. Dengan kejahilan dia buat dosa sebab dia jahil. Tapi kita ni dah tahu tapi buat juga. Lagi teruk daripada yang jahil tu. Kan? Dah tahu dah harap tu berdosa, minum lagi. Letak air batu tu. Campurlah kopi sikit, dia buat ramuan sendiri. Contoh lah kan. Kan. Nak bagi sedap, dia katakan. Yang seorang tu pula dia minum dengan tahap dia tak tahu. Itu yang tiba-tiba orang perempuan tu dah lah tak tahu, tunjuklah ke orang dia, saya sebab suami saya tak pandai, jadi saya jadi imam suami saya semayang lah. Kau dah lah macamnya lah, bak kata bismillah dah bangang tu, jangan tunjuk ke orang macam tu lah ya, cerita lah ke orang secara public, habis lah orang balun tuan-tuan. Itulah masalah itu kan. Pada satu hari Rasulullah SAW pergi ke masjid, tiba-tiba ada sekelompok orang asyik bergurau dan ketawa. Dan Rasulullah SAW bersabda, ingatlah mati, demi zat yang jiwaku dalam kekuasaannya, kalau engkau tahu apa yang aku ketahui, tentulah engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Seorang lelaki selalu disebut-sebut pada Rasulullah SAW, mereka memujinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, bagaimana temanmu mengingati mati? Mereka menjawab, kami hampir tidak pernah mendengarnya mengingati mati. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya temanmu itu tidak ada di sana. Maknanya tak masuk dalam kategori yang baik kalau dia tak ingat pasal mati. Telah berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku datang kepada Nabi SAW yang sedang menemui 10 orang. Dan seorang lelaki dari sahabat Ansar berkata, siapakah orang yang paling pandai dan mulia wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, ialah orang yang paling banyak mengingati mati dan gigih bersiap-siap untuknya. Mereka orang yang pandai pergi dengan kemuliaan dunia dan keagungan akhirat. Itu dia. Itu yang saya cerita tu, yang orang kaya tu buat masjid harga 100 juta kan, tanah beli 6.5 juta, bina masjid 100 juta, dan siap buat satu petak dekat dalam masjid tu. Kalau dia mati besok di situ tanam. Bayangkan, dia siap booking lubang kubur dia mana nak tanam. Pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur, dia siapkan lubang kubur dah. Jadi itulah Nabi beritahu, orang yang paling cerdik adalah orang yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Telah berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, kematian telah membukakan aib dunia, maka tidak ada kesukaan bagi orang yang punya hati. Juga Ar-Rabi' bin Khatsam berkata, Khitam kata, tak ada barang gaib yang ditunggu orang mukmin lebih baik baginya daripada mati. Ialah gaib, benda kita tak nampak. Mati ni macam mana? Kita nampak orang mati, nampak. Tapi mati tu macam mana keadaan dia? Tu ada seorang hamba Allah, saya salah satu grup saya ikut pergi Turki gitu. Dia baru kenal lah. Lepas tu dia kata dia baru lepas aksiden. Bayangkan aksiden tu pun dia tak ingat. Dia tak ingat, tahu-tahu dah terbaring dekat jalan. Kena langgar apa tak ingat, apa yang langgar dia pun tak ingat, dan orang nampak dia memang dah terbaring dengan motosikal dia. Dan bila dia sedar, dia tak ingat apa. Dia tak kenal. Jadi dia kena kenal balik semula. Bila dia dah jaga 2-3 bulan tu baru, ni isteri dia, ni anak dia. Dia langsung tak ingat apa yang berlaku sebelum aksiden. Tuan bagi dekat dia. Jadi tu tanya, macam kita nak tanyalah, masa kau tak sedar dulu kan, kau dah tak mimpi apa-apa? Kau tak ingat kan? Kita nak tahulah kan pengalaman. Sebab ada orang dia nampak macam mimpi yang panjang, mimpi tu dia buat ni. Ada orang tu boleh cerita balik, tapi dia tak boleh cerita, dia tak ingat apa. Bayangkan keadaan dia mati tu kan. Lepas 3 bulan dia je accident dekat Pulau Pinang. Masa tu isteri dia pun dia macam bercinta balik semula dengan isteri. Bila tanya dengan isteri dia tanya, isteri dia cakap memang berubah. Dulu lain perangai dia, sekarang ni dia macam lebih kurang macam dia lebih mesra. Dia sebab baru nak kenal balik isteri dia. Ni anak dia, ni mak dia. Bayangkan dia tak ingat apa yang dia ceritakan, itulah dia programkan balik dalam kepala dia. Macam tu lah kan. Itu hutang pun tak ingat tu. Hutang ayo ke aku hutangkan kau, macam tu lah. Agak dengan jadi barang gaib kita tak tahu apa yang ada dalam kubur, macam mana keadaannya. Kita dengar je tu, tapi keadaannya macam mana kita dah mati baru kita tahu kan. Kata luas macam mana kita boleh cerita balik lah, penceramah boleh cerita balik, tapi keadaannya macam mana. Apa ceramah dah masuk dalam kubur pun baru tahu, macam ni yang aku ceramah dulu tu. Macam ni.
Ini maksud sempit. Macam mana sempit? Dia kata akan disempitkan lubang kubur pada orang yang mengambil hak orang lain. Orang yang tamak ambil hak orang lain. Ambil hak orang lain, bukan hak dia. Maka akan disempitkan lubang kubur dia sampai berselisih tulang rusuk, kata Nabi. Jadi apa maksud itu? Adakah tanah tu gerak macam ni? Ataupun dia sendiri yang berselisih tulang ke? Atau macam mana? Jadi Allah alam. Sebab benda gaib kan? Benda gaib. Seorang hukama mengirim surat kepada seorang saudaranya, wahai saudaraku, takutlah mati di rumah ini sebelum kau pergi ke rumah akhirat. Di situ kau minta mati saja, namun kau tidak menemukannya. Akhirat minta mati, tolong bagilah aku mati ya Allah. Tak mati-mati masalah ni. Malah jika soal mati disebut di sisi Ibn Sirin, seluruh anggota badannya akan mati. Juga Umar bin Abdul Aziz setiap malam mengumpulkan para fuqaha, ahli-ahli fiqh semata-mata kerana mengingati mati dan hari kiamat. Kemudian mereka menangis hingga seolah-olah di sisi mereka ada jenazah saja. Macam itulah cerita pasal mati, menggigil-gigil, takut, mengelota-ngelota, takut mati kan. Kita relax lagi ni, sonyo-sonyo boleh fikir lepas ni nak minum ke mana, macam tu kan. Telah berkata Ibrahim At-Tami, ada dua hal memutuskan kelazatanku kepada dunia. Pertama, siapa selalu mengingati mati, ringanlah baginya musibah dunia dan kedukaannya. Al-Mutarraf berkata, aku melihat apa yang terlihat oleh orang tidur, seolah-olah ada orang berkata di tengah masjid Basrah, hati orang-orang yang takut memutuskan ingat pada mati. Demi Allah, engkau akan melihat mereka hanyalah orang-orang yang bingung. Orang mati ni macam bingung, tak tahu apa dia ni, dah jadi apa ni. Itulah keadaan orang yang mati. Asy'ad berkatakan, kami datang kepada Al-Hasan, namun yang dibicarakan hanya soal neraka, akhirat dan mengingati mati. Safiyah berkata, seorang wanita berkata kepada Aisyah tentang kekerasan hatinya. Kemudian Aisyah menjawab, banyak-banyaklah mengingati mati, tentu hatimu akan lembut. Wanita itu lalu melakukannya hingga hatinya jadi lembut, dan dia datang lagi mengucapkan terima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dengan ingat mati jadi lembut. Ada seorang hamba Allah, kalau saya ingat, saya cerita dulu, yang dia pergi nak pergi haji tu, yang dia dapat last sekali kan, dia komplain, baik tak payah pergi, dia kata. Yang panggilan nama dia nama reserve, tak tahu lagi dapat pergi, tapi dapat pergi. Dapat pergi, last dia keluar ada mulut dia, baik tak payah pergi. Wahal tu panggilan tu bukan tamu ngaji, dia kena ingat Allah yang jemput dia pergi. Dan bila sampai je dia Jeddah, sampai je kat tanah suci, dia jejak je kaki, dia koma, dia tak sedar. Bila dia tak sedar, kemudian isteri dia tahu apa yang disebut masa dekat sebelum pergi tu. Jadi dia ingat ni mesti Allah balas kat dia. Tapi tolaklah, pakai wheelchair, buat apa yang boleh, buat isyarat aja. Kemudian dia hantar balik. Bila hantar balik, sampai je ke airport, sampai je ke lapangan terbang KLIA, petugas tabung haji tanya nak bawa pergi hospital ke, tak payah, bawa balik rumahnya. Isteri dia kata, betul ni, saya tak tanggungjawab ni, tak apa, bawa balik rumah. Sampai rumah dia sedar tak sakit apa. Bila dia sedar tak sakit apa, ni cerita betul ni. Bila dia sedar tu, apa yang jadi pada dia, baru dia faham keadaan ni gaib ni, dia je boleh cerita. Dia boleh cerita apa yang jadi lepas tu. Memang dia berapa janggut putih apa semua, memang dia pergi masjid hari-hari masjid. Tiap-tiap waktu masjid, lepas tu dia pergi umrah, lepas tu hari masjid. Berapa ramai kita tengok orang pergi haji, balik je berubah betul. Ada orang macam tu, balik tu, ya Allah, cakap pun dah tak banyak. Dulu kan bergurau, lepas tu senyap je dah. Lepas mayang tu balik je, lepas mayang doa balik, tak ada berat-berat dah. Sebab apa? Dia je yang nampak, dia je yang tahu kan. Kadang dia tak boleh nak cerita, ya Allah, apalah yang dia mimpi ni, apalah yang dia ingat agaknya, macam tu kan. Banyak macam-macam tu. Itu yang dulu yang di Johor ada satu grup di Johor, ada satu grup, satu sekolah ni, budak-budak tu terlibat dengan buat hubungan buat perangai sumbang ni lah. Budak 14 tahun 15 tahun dalam satu sekolah dan satu kelas. Jadi bila dah buat macam tu, buat perangai macam tu, ada yang minum lah apa, jadi sudahnya ustaz dia tangkap, mak ayah kata tak tahu nak buat apa. Lepas tu ada satu imam, tak apalah saya tolong, tapi dengan satu syarat, kalau saya tolong ni mak bapak kena terima, jangan marah saya pula, saya nak buat ni. Nak buat macam mana? Ikut aja. Dia bawa macam mana? Tengah-tengah malam diikat tangan kaki budak tu dan kemudian dikapankan. Dikapan dengan budak tu, dia siap gali belakang kubur dah. Ni imam ni buat. Kemudian ajar anak-anak murid dia tolong. Letak, cuma bezanya jenazah tu letak dekat dalam kubur, tapi tak kabus lagi. Muka buka ni, mulut tutup. Wah, mulut tutup. Lepas tu dia pun baca talqin.
Setiap lubang kubur tu baca talqin untuk budak tu masing-masing. Yang mak ayah ni pula diminta duduk sekali sebelah yang baca talqin ni, buat-buatlah sedih, nangis sekali. Macam anak tu mati betul. Buat ni. Buat. Bila dia buat dah habis. Bezanya macam kita dah tanam baru talqin. Dia talqin sebelum tanam. Tapi dah masuk dalam lubang kubur tu. Daripada atas tu dengar, wahai Syamsul Amri Ismail, Syamsul Amri bin Hasnah, dia kata kan, kalau ditanyakan kepada kamu, macam tu lah baca talqin baik-baik. Budak tu dah macam ni, sudahnya budak tu dah tak bunyi dah, bergair je mata. Lepas tu dah habis tu semua cakap, dah okay, dah habis dah, kita pun dah doa, dah tahlil, bolehlah tanamkan jenazah. Bila tanam, dia taburkan pasir tu penuh masuk sampai ke dada. Lepas tu bawa keluar balik. Bila bawa keluar semua menangkuk-nangkuk peluk kaki mak ayah ni. Masa tu rupa-rupanya waktu tengah baca talqin tu daripada dalam kubur, budak tu dah nampak macam-macam. Orang lain tak nampak macam-macam. Tahu macam ni melintah-lintah semua macam-macam dia nampak. Dia rasa macam dia dah mati dah. Tapi nak cerita balik, itulah dia benda gaib tadi. Tapi kalau hari ni buat macam tu, imam tu buat macam tu, dah lama kena saman kan. Kan budak sekarang bukan boleh, mak ayah yang lebih-lebih sekarang ni. Ini mak ayah dia sendiri willing, mak ayah ni sanggup buatlah, yang penting dapat ubah perangai anak dia. Ada orang macam tu, kalau pergi dia Allah Ta'ala pilih dia, nampak benda yang bukan kan. Macam ni lah Allah yarham Haji Azmil Mustafa kan. Dia bagi sampai dia dapat hidayah bukannya dekat Masjidil Haram. Macam Abang Samsul Rau-Rau kan, dia dapat dekat depan Kaabah, dia mengaji. Allah, dia tengok budak Arab tu kecil lagi, dia boleh mengaji sedap, dia bacaan aku ni, Allah dah lama tak mengaji. Itu Abang Samsul Rau-Rau belajar balik kan, belajar Quran bersanad ni dia belajar. Sampai sekarang dia pula dah dapat tauliah mengaji sekarang. Haji Azmil Mustafa pergi, bukannya dapat kat ni, dia pergi ke US, pergi ke Amerika Syarikat. Masa tu festival filem, kawan dia dah cakap jangan datang hari Rabu, jangan datang hari Selasa, datang hari Rabu, lebih kurang macam tu lah. Sebab hari Selasa aku tak ada rumah lagi, hari Rabu berada rumah. Dia datang awal sehari sebelum. Mana aku nak tidur ni, mana nak tidur, tak tempat tidur. Jadi driver tu Pakistan Islam, dia kata tak apa, saya bawa pergi kat ni, kat masjid dekat US. Masa dia pergi masjid kat US tu baru dia sedar dia tak boleh nak semayang, dia mengaji tak pandai, apa tak pandai. Masa tu lah bayangkan Allah buka hati dia tu dekat US, bukan dekat Mekah, bukan dekat Pondok Muallim, buka dekat US. Masa tu lah yang Haji Zamil Mustafa masa tu simpanan dalam banknya dekat 2 juta. Dia keluarkan semua untuk biaya dia pergi ke Yaman belajar agama balik semula. Tu lah Haji Azmil Mustafa, contohlah. Dan dia beberapa kali dalam hidup dia, sepanjang hidup dia berjaya istiqamah sembahyang jemaah 40 waktu berturut-turut tanpa putus. Dia buat beberapa kali. Itulah, cubalah buat kalau boleh tuan. Saya pun banyak fail. Apa-apa turut-turut sampai banyak lah, dah terlalap pula, dah bersembahyang semacam seseorang kadang-kadang kan. Dia 40 waktu turut-turut ya. Kemudian Nabi Daud AS jika mengingat mati dah hari kiamat, ia menangis hingga gemetarlah anggota badannya, dan ketika mengingat rahmat kembalilah jiwanya. Kalau ingat mati dan hari kiamat bergetar, rasa hilang nyawa dah. Tapi bila ingat rahmat Allah nak bantu tu, barulah kembali sikit nyawa dia. Macam itulah orang dulu-dulu kan. Al-Hasan mengatakan tidak dikatakan orang yang berakal, melainkan dia takut kepada kematian dan meratapinya. Orang yang normal sepatutnya takut mati. Pokoknya kita lalu kubur mesti ingat Allah, aku mati esok macam mana, kubur dah penuh pula ni, aduh manalah nak tanam aku ni. Ya, sekarang ni orang heboh buat taman perumahan, skim perumahan, kubur tak bertambah. Itu sebab sekarang ni banyak kerajaan negeri dah buat syarat, pemaju perumahan bila buat rumah wajib reservekan tanah kubur. Kalau dia tak boleh reservekan tanah kubur, dia kena bayar pampasan ke kerajaan negeri. Dengan duit pampasan tu, kerajaan negeri akan tebus mana-mana tanah untuk jadikan sebagai reserve kubur. Dia buat macam tu sekarang kan. Terpaksa buat topik orang hidup dengan topik orang mati tak ada buat kan. Fikir hidup sampai masuk mati kan. So tak mahu. Dia macam nak tanam togak-togak pula kan, mahal pula kan. Dia buat ni masuk togak tak simpan, tak faham ni macam tu dah.
Macam ada satu adutan tu lah, kan, dia mati siap aircon kubur. Ya. Tuan-tuan nampak tu yang perkuburan Cina tu, yang Nirvana tu, yang nilai Memorial Park tu, jangan main-main tu. Kucing dengan anjing 10,000. Kucing punya Memorial Park tu, dia punya tapak tanam 10,000, siap dengan landscape dia, bunga cantik. Orang ada paket deluxe, Supreme, ada apa Superior, adalah dia punya macam hotel lah. Ada yang paling rendah 25 ke 35,000 paling rendah. Itu yang betul cerita Piramli tu, yang dia tonjon tu, hidup susah mati pun susah kan. Baru saya tahu naik apa, mati kena naik sport car kan. Ya, tapi betul mesej itu, hidup susah mati lagi teruk belanja kan. Ya, dia orang bukan tu ya, nikah pun azab, banyak bayar. Dia dengan makan bosai, dengan minum mabuk-mabuk lagi, macam-macam lah kan. Itulah dia. Jadi kalau kita ni berakal, normal kita akan takut pada kematian dan meratapinya. Telah berkata Umar bin Abdul Aziz kepada setengah ulama, nasihatilah aku. Ulama itu berkata, engkau khalifah pertama yang akan meninggal. Umar berkata, nasihatilah aku lagi. Ulama itu berkata, setiap manusia merasa mati dan kini tibalah giliranmu. Mendengarkan itu Umar pun menangis. Nampak tu? Manusia merasa mati dan kini tibalah giliranmu. Itu saya pergi ke Turki tu, mendengar sejarah Muhammad Al-Fatih kan. Bayangkan macam mana dia nak menakluk tu kota Konstantinopel, yang ini nama dia Istanbul, bukan senang kan. Masa tu Nabi pun dah sebut akan ada seorang raja yang mulia, dia yang akan menawan tu Konstantinopel tu. Memang disebut memang dia memang sah mulia. Bayangkan tentera dia, sebab tentera dia tak pernah tinggal semayang, tak ada seorang pun pernah tinggal semayang. Tentera dia tak pernah, kebanyakan termasuklah Muhammad Al-Fatih daripada dulu, daripada kecil sampai ke besar, tak pernah tinggal solat sunat tahajud, tak pernah tinggal. Dan dia daripada kecil dia mempelajari tak kurang 5 ke 7 bahasa. Hafal Quran lagi. Allahu Akbar. Tu ini menyerang tu dapat dia. Di Turki tu saya pergi satu masjid apa? Masjid Çamlıca. Di orang sini pun adalah pergi tu. Besar masjid tu. Saya fikir macam mana dia nak penuh ni? Boleh memuatkan 64,000 orang satu masa. Umat, saya kata umat ramai betul. Tapi betul lah dia kan, Turki ni banyak masjid. Dan dekat airport pun, dekat tempat surau tu pun dia kata masjid, dia tak sebut surau, dia sebut masjid kan, kat sana lah kan. Itu pergi tempat salji tu, jakun betul so. Tak pernah tempat salji kan. Dapatlah rasa koreh semua kan. Tu Mak Jenny tanya saya masa saya beli sambal dengan dia tu, dia tanya, tak ada ajak cik pun, jangan cik, nanti koreh telinga kan patah cuping telinga tu. Tak nak pergi dah. Tapi memang patutlah, tak macam mana pun lah salji kau lawa kau tempat orang, biarlah Malaysia, biarlah Slim River ni, biarlah Sombat kan. Balik cik goreng, cik goreng, cik ti canai tak sama kari kita dengan sambal dia, tak sama kan.